Manusia sekarang, dia bukannya tak bersyukur, tetapi dia mendustakan nikmat. Ataupun dia tak menganggap nikmat itu adalah daripada Allah. Sebab itulah dalam Quran ada satu ayat ni, Tuhan ulang sebanyak 31 kali. Inilah satu-satunya frasa yang diulang 31 kali. Apakah ayat itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi kamu nak dustakan? Then which of the favors of your Lord will ye deny? Deny, menafikan. Dalam Quran 31 kali Tuhan ulang dalam surah Ar-Rahman, perangai manusia ni dia bukannya tak syukur nikmat, dia menafikan nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang amat berhormat Datuk Seri Haji Sa'rani bin Muhammad, Menteri Besar Perak Darul Ridwan, merangkap pengurusi kumpulan Perak SADC, dan yang amat berbahagia Datin Seri Aiza binti Zubin. Yang berhormat Datuk Ahmad Suaidi bin Abdul Rahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Perak. Yang berhormat Datuk Azmi Shah bin Zainal Abidin, Penasihat Undang-Undang Negeri Perak. Yang berhormat Datuk Muhammad Zaki bin Mahyudin, Pegawai Kewangan Negeri Perak. Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perak, yang dihormati orang besar negeri, ahli-ahli yang berhormat, yang diraikan juga yang bahagia Datuk Haji Yohanis bin Yahya, Ketua Pegawai Eksekutif Perak SADC, ahli-ahli Lembaga Pengarah Kumpulan Perak SADC, Barisan Pengurusan Kanan, dan seterusnya seluruh keluarga besar Perak SADC. Salam sejahtera, salam Perak sejahtera 2030. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan petang ini dan seterusnya dapat bertatap muka bersempena dengan majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat sempena sambutan Jubli Emas 50 tahun Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak ataupun Perak SADC 1973-2023. InsyaAllah pada kesempatan ini saya akan bahaskan tajuk kesyukuran, membentuk kehidupan sejahtera. Hadirin hadirat sekalian, siapa tak mahu mensyukuri nikmat, akal tak betul, hatinya berkulat. Siapa tak mahu mensyukuri nikmat, tertutuplah baginya pintu rahmat. Siapa tak mahu mensyukuri nikmat, tanda nafsunya sudah melekat. Siapa tak mahu mensyukuri nikmat, pintu hatinya sudah tersumbat. Siapa tak mahu mensyukuri nikmat, bala datang celaka mendekat. Siapa tak mahu mensyukuri nikmat, ke laut rugi, ke darat melarat. Siapa tak mahu mensyukuri nikmat, harta banyak tapi takkan berkat. Syukur ini benda mustahak. Pada petang ini, saya amat mengkagumi perjalanan Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak ataupun Perak SADC sepanjang 50 tahun ini. Masya Allah, akhirnya dapat bertatap muka. Quiet achiever in the industry, very capable but very shy state agency. Jarang orang mengetahui. Kalau ditelusuri terowong sejarah, sejak diperbadankan pada Februari tahun 1973,
begitu banyak nikmat kejayaan yang telah dikecapi oleh Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak. Kenapa banyak kejayaan? Kerana niat daripada awalnya begitu mulia sekali. Niat asalnya adalah nak menjamin negeri tercinta kita ini dapat bekalan bahan-bahan makanan yang mencukupi untuk rakyat kita. Selain itu, niat kita ketika itu nak bangunkan pertanian dengan cara buka ladang secara besar-besaran. Maka Alhamdulillah, mengimbas kembali ke tahun 1978, bermula dengan tanam kelapa sawit dan getah selain daripada tanaman-tanaman kontan seperti ubi kayu di Kampung Gajah, maka ada perubahan sedikit sebanyak. Apabila berlaku penurunan harga pasaran getah dunia, kita tumpukan pula kepada pembukaan ladang-ladang kelapa sawit. Alhamdulillah, masa berlalu, hasil daripada usaha gigih semua pihak, akhirnya PPPNP sekarang ini telah pun memiliki puluhan ladang-ladang kelapa sawit, ladang getah, tapak semayan sawit, kilang memproses sawit dan macam-macam lagi. Tiap-tiap tahun nikmat rezeki ini semakin bertambah, Alhamdulillah. Macam-macam projek baru yang telah kita terokai, tanam rock melonnya, tanam gaharunya, ikan dalam sangkarnya, ternak udang dalam, dan macam-macam lagi. Dan Alhamdulillah, kita melihat PPPNP hari ini adalah sebuah JLIC yang bukan sahaja terbaik di negeri Perak, bahkan antara yang terbaik di Malaysia amnya. Dan Alhamdulillah juga hari ini telah pihak Perak SADC telah merekodkan prestasi kewangan yang sangat memberangsangkan. Dan tidak keterlaluan kita mengatakan Perak SADC kini adalah agensi peneraju security makanan di negeri Perak dalam nak menjayakan agenda Perak Sejahtera 2030. Tuan-tuan sekalian, ini semua nikmat. Maka tak boleh tidak, mesti bersyukur. Namun syukur ini mudah di mulut, susah nak dilaksanakan. Ada satu kisah diceritakan oleh Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah. Dia ni ahli sufi yang terkenal di Basrah. Dia cerita satu ketika seorang ahli sufi nama Ibrahim bin Adham berjalan-jalan di kota Basrah. Bila orang ramai nampak Tok Guru besar, semua berkumpul. Wahai Tuan Guru, ni tanya hukum ni, tanya hukum ni. Salah seorang penanya tu bertanya satu soalan. Wahai Tuan Guru, saya nak tanya soalan. Dalam Quran, Tuhan menyebut dalam surah Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku mustajabkan. Namun persoalannya, wahai Tuan Guru, ma balana nad'u fala yustajabu lana. Kami ni dah penat berdoa, tapi doa tak dimakbulkan juga. Apa hal? Dalam Quran, Tuhan dah berjanji. Tapi yang kami minta tak pernah termakbul. Why? What is the because? The because is, kata Ibrahim bin Adham, ada 10 sebab doa ini Tuhan tak pandang. Saya tak uraikanlah 10. Salah satunya, kata Ibrahim bin Adham, wa akaltum ni'mallahi falam ta'uddu syukruha. Kamu makan siang malam nikmat Allah, tapi tidak berterima kasih pun kepadanya. Itu antara puncanya. Sebab itu para ulama mengatakan, manusia sekarang dia bukannya tak bersyukur, tetapi dia mendustakan nikmat. Ataupun dia tak menganggap nikmat itu adalah daripada Allah. Sebab itulah dalam Quran ada satu ayat ni, Tuhan ulang sebanyak 31 kali. Inilah satu-satunya frasa yang diulang 31 kali. Apakah ayat itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi kamu nak dustakan? Then which of the favors of your Lord will ye deny? Deny, menafikan. Dalam Quran 31 kali Tuhan ulang dalam surah Ar-Rahman, perangai manusia ni dia bukannya tak syukur nikmat, dia menafikan nikmat.
Menafikan nikmat itu adalah daripada Allah. Contoh, ada orang bila dapat rezeki banyak, perniagaannya berjaya, orang pun memujilah. Wah, macam mana tuan ni berjaya berniaga. Hari tu Covid dah terterap ni, boleh bangun balik. Apa rahsia? Oh, dia pun kata kita hendaklah mempunyai perancangan yang bagus. Kita kena ada business plan begini. Sepanjang jawapan yang diberikan, tidak ada satu perkataan pun ini nikmat dari Allah. Tak ada. Dia menafikan. Ataupun contohlah kalau kita di Perak SADC ni, wow, hebatlah Perak SADC ni. Sumbangan untuk segmen pulangan tahunan kepada kerajaan negeri PTTKN pun paling tinggi di kalangan GSC negeri Perak. Apa rahsia? Terror betul lah Perak ini. Kita pun dengan confident menjawab, well, it's all about the compassionate actions of our company. Belum malu, comfortable, was going to datang today. Tak ada, langsung cakap, alhamdulillah, ini izin Allah. Allah beri rezeki. Sama juga kita kalau sihat. Umur dah 6 series, 7 series. Jarang sakit. Orang pun puji, wah tuan sihat nampak. Semayang pun berdiri, baca Quran, tak payah pakai spek. Apa rahsia? Oh, dia pun jawab, saya memang keturunan begini Ustaz. Ayah saya meninggal 90. Tok Ki saya, atuk saya meninggal 102 tahun. Memang keturunan begini. Janganlah begitu. Jangan nafikan itu adalah nikmat Tuhan yang berikan. Jadi nombor satu, bila orang puji nikmat yang ada pada kita, mesti kata ini nikmat dari Allah. Nampak sihat tuan, umur 70, semayang berdiri. Alhamdulillah Ustaz, Allah izin. Akan manis bunyinya tu. Wah, pandainya awak mengaji sampai PhD, double degree. Pandai betul, dah jadi profesor ni. Apa hal? Apa rahsia? Izin Allah. Ini tidak, oh kita hendaklah begini, pergi tuition ni lah, kena buat. Jangan begitu. Allah dulu. Sebabnya kenapa Tuhan ulang 31 kali statement penafian nikmat ini? Sebab Allah berikan kepada kita nikmat yang terlalu banyak. Kita hidup ni tuan-tuan bergelumang kenikmatan. Bergelumang. Harta, pasangan hidup, anak-anak, pangkat, kedudukan, penghormatan, kemuliaan. Moga semua nikmat yang kita dapat dari Tuhan ini bukanlah nikmat yang nak menjahanamkan kita. Sebab kita paling takut dalam hidup ini, Allah memusnahkan kita dengan mengurniakan nikmat yang banyak. Dalam bahasa agama ini dipanggil istidraj. Apa makna istidraj? Dia kalau dalam bahasa Arab, darajah ni maknanya tangga. Istidraj ni, orang yang diberi nikmat, dia naik dari satu tangga ke satu tangga, makin tinggi, di hujung tu dah tak ada destinasi. Dia akan jatuh semula ke bawah. Sebab itu biasa tak kita menengok ada orang, hidupnya bergelumang maksiat, tapi nikmat banyak. Itu dia panggil istidraj. Contoh, kita selalu mendengar dialog orang bercakap, ish, saya tak semayang, duit banyak juga. Awak semayang hari-hari, naik motor buruk je pergi masjid. Tengok ni, orang tak semayang, tak adalah cukup semayang 5 kali sehari, subuh pun tak semayang kadang. Asar gelap sangat, subuh cerah sangat. Elok pakai kereta mahal. Kereta yang dia pakai itu istidraj. Ada orang kata, saya tak bangun subuh pun elok je skor peperiksaan. Dapat je straight A, tak ada masalah. Hak geng kaki surau semua pangkat 3 SPM dia cerita. Ataupun saya semayang pun jarang-jarang, tapi umur dah 70. Orang lain hak rajin tu umur pencen meninggal dah. Banyak kita mendengar ayat ini. Ketahuilah bahawa itulah istidraj. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi pernah berpesan, "Idza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna ma dzalika minhu istidraj." Kalau engkau melihat Allah memberi kepada hamba-Nya perkara dunia yang semua dikendaki oleh orang lain, sedangkan orang itu terus dalam maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj. Hadis riwayat Imam Ahmad.
Sebab itu kalau kita nak tahu kita istidraj ataupun tidak, makin bertambah kekayaan dan kesenangan, makin bertambah maksiat. Itu je tandanya. Tapi semakin banyak rezeki dapat, semakin banyak berzakat, semakin banyak melakukan ibadah, membantu orang lain, ini tanda barakah. Dalam Quran Allah rekodkan perangai Qarun. Qarun ni Allah beri dia rezeki harta melimpah ruah. Dan dia memang seorang yang kaya dan suka show off kekayaan dia. Ramai orang teruja nak jadi seperti Qarun. Allah rekodkan dalam surah Al-Qasas ayat 79. فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Lalu Qarun ni kata Allah, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ, dia keluar daripada rumah fi zinatihi, dengan segala perhiasan. Oh, dia keluar rumah pakai bling-bling, warna cantik apa semua. Qala allazina yuriduna alhayatad dunya, ketika itulah para pengkagum dia, follower dia, top fan dia, subscriber dia, peminat fanatik dia, lantas pun berkata, ya laita lana misla ma utiya Qarun, bilalah kita nak jadi kaya macam Qarun. Hebat betul dia, keretanya menjalar, pakaiannya lip-lap. Bilalah kita nak kaya macam dia. Innahu lazu hazin azim. Beruntung Qarun ni, kaya betul. Lalu Allah rekodkan lagi dalam ayat ke-78 surah Al-Qasas. Orang tanya kepada Qarun, wahai Qarun, macam mana kamu boleh kaya macam ni? Dulu kamu kerja jaga kubur ya. Sekarang ni dah kaya sangat. Apa rahsia? Apa jawapan Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya jadi banyak harta kerana ilmu yang ada pada saya. Dia tak sandar pun kekayaannya itu kerana nikmat Allah. Allah murka. Orang macam ni aku bagi harta banyak, tak ada langsung nak metik nama Allah. Dia kata dia jadi kaya sebab dia pandai. Pergi kursus minat usahawan, cocok kepala macam-macam. Itu dia berjaya jadikan kaya. Dia pergi ada coaching dan sebagainya. Allah tenggelamkan dia dalam muka bumi. Allah rekodkan. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Aku benamkan Qarun dengan rumah-rumahnya sekali ke dalam bumi. Tidak ada sesiapa pun yang boleh berikan pertolongan kepada dia, dan dia adalah orang yang takkan dapat membela diri. Surah Al-Qasas ayat 81. Qarun tenggelam. Dia punya istana di Mesir sekarang ni. Satu tempat namanya Fayyum. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, melawat ke Fayyum. Sekarang dah jadi tasik. Penuh dengan air. Dalam tu penuh dengan harta benda milik Qarun. Qarun ni kaya. Kaya dia sampai ke Malaysia. Baik tu orang buat program mencari harta Qarun. Punyalah kayanya Qarun ni. Sampai ke Malaysia orang mencari harta dia. Kaya betul. Bila dia dah tenggelam dalam bumi, orang-orang dan netizen yang dulunya mengkagumi Qarun, akhirnya insaf. Ramai yang left group, unfollow, unfriend, terus masuk geng channel surau saja ramainya. Allah rekodkan, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams yaquluna waika annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi. Maka menjadilah orang-orang yang dulunya berangan nak kaya macam Qarun, mereka mengatakan sesungguhnya kekayaan dan rezeki itu adalah daripada Allah. Allah yang beri kepada siapa yang dia kehendaki. Surah Al-Qasas ayat 82. Cerita Qarun ini memberi pelajaran pada kita pentingnya berterima kasih kepada Tuhan. Sebab dia pemberi paling utama. Siapa hidup dalam bersyukur, dengan saudara aku berakur. Siapa mensyukuri nikmat Allah, seumur hidup tidakkan susah.
Siapa tahu mensyukuri nikmat, dunia akhirat mendapat rahmat. Siapa tahu mensyukuri nikmat, hidup mati takkan melarat. Siapa mensyukuri kurniaan ilahi, di dunia selamat, di akhirat terpuji. Kurnia Allah kita syukuri, rezeki bertambah petang dan pagi. Yang bersyukur kurniaan Allah, sebarang kerja takkan menyalah. Yang syukur kurniaan Allah, hidupnya tidakkan berkeluh kesah. Yang bersyukur kurniaan Allah, senang dan susah, dia akan berlapang dada. Apa tanda mensyukuri nikmat? Kurnia Allah, dia selalu ingat. Maka mesti syukur kepada segala nikmat. Bagaimana nak zahirkan kesyukuran? Besar ataupun kecil, tetap disyukuri. Contoh, ada orang nikmat yang dia nak, kalau dapat baru dia bersyukur. Kalau dia tak dapat apa yang dia nak, dia tak berapa bersyukur. Dia kalau ahli tasawuf mengajarkan, syukur ni, kalau anda tak dapat apa yang anda suka, suka je lah benda anda dapat. Selesai masalah. Saya buat contoh mudah. Di meja ceramah ni, penganjur menyediakan saya air kaktus. Botol paling kecil sekali. Ni nikmat. Tapi kalau ikut dalam hati saya, sebenarnya saya nak teh tarik. Contoh. Ni nikmat. Tapi sebab dalam kepala tu nak ke teh tarik, yang ni tak pandang dah. Yang mengulur kita tak terima kasih, yang beri rezeki tak syukur. Sebab dalam kepala nakkan teh tarik. Jadi cara nak, jangan hantar ni sebut contoh saja, dah nak habis dah ceramah. Jadi kalau cara orang tasawuf mengajar, kalau anda tak dapat apa yang anda suka, suka je lah apa yang anda dapat. Saya nak teh tarik, itu yang saya suka. Jadi kalau nak jadikan syukur, apa yang ada terima kasih je lah. Kaktus pun kaktus lah, bismillah minum sajalah. Apa yang ada syukur, yang belum dapat sabar. Nanti habis majlis kan ada teh tarik, ada cendol, ada macam-macam, ada apam balik kecil, ada cakoi, ada macam-macam nikmat ni sekarang. Sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Sabar dulu. Sabar. Bagaimana nak zahirkan kesyukuran kita? Ini penting. Ulama' mengatakan dalam konteks rezeki yang kita dapat hari-hari, contohnya Perak SADC ni, rezeki melimpah ruah Allah Ta'ala bagi. Cara nak syukur, zahirkan syukuran nombor satu, kita kena tunjukkan dengan kita bekerja lebih kuat lagi. Makin gigih bekerja. Jangan bila dah bersyukur tu, terus tak bekerja dah. Bersyukur, zikir, siam alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak. Kita menambahkan kerja lagi. Ayolah kita memasuki bulan baru, tahun baru ini. Kita pasangkanlah je azam baru. Pastinya azam baru kita nak melakukan anjakan ataupun transformasi dalam kehidupan. Ada ustaz-ustaz yang garang, dia kata tak payahlah azam-azam tahun baru ni, dalam Islam tak ada. Kita boleh berbeza pendapat, kita ada pendapat kita, mereka ada pendapat mereka, dan tidak ada masalah untuk kita berbeza pandangan. Cuma menanam azam untuk buat baik itu tak ada masalah. Bahkan perkataan azam itu sendiri daripada Quran. Azam ini al-iradah al-qawiyah, keinginan yang kuat. Dia bukannya angan-angan mak jenin. Ini disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 159, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, serahkan urusan tu kepada Allah. Serahkan 100%. Yang orang marah kalau orang tu tanam azam tapi hanya jadi angan-angan. Sebab itu kalau kita nak buat perubahan dalam hidup, ni kalau konsep hijrah yang Nabi ajar, dia panggil konsep tu 3M. 3M ni pertama nak berubah, mesti mula daripada diri sendiri dulu. Yang kedua, mulakan daripada benda-benda kecil. Yang ketiga, mulakan sekarang. Apa makna mulakan dari diri sendiri dulu? Ada orang dia nak selesai masalah umat, masalah besar. Dia kena selesaikan masalah diri dia dulu. Contoh, ada orang nak selesai masalah negara.
Tapi dia bangun tidur, katil dia pun tak kemas. Kemas katil tu dulu. Kalau tak mulakan hari kita dengan mengemas tempat tidur, tak payah cerita nak mengubah benda lain. Susun, bantal, lipat, cadar, gebar, lecah apa yang patut, itulah yang mula kita kena lakukan. Gosok gigi dulu, mandi dulu. Ni bangun, apa yang jadi pada umat? Umat apa pergi mandi dulu? La ilaha illallah. Diri awak tu dulu. Yang kedua, mesti mula daripada yang kecil-kecil. Ada orang dia nak buat perubahan drastik, perubahan yang besar. Dia lupa bahawa perubahan kecil boleh membentuk perubahan yang besar. Contoh, orang tua-tua dulu ada rangkap pantun. Dia kata jalan-jalan ke pasar pagi, naik bendi kereta loyang. Semenjak tikus naik haji, banyak kucing yang semayang. Apa erti? Itu sindiran. Apabila kita yang di bawah buat perubahan, yang di atas akan ikut. Orang sekarang pegang prinsip nak berubah mesti pegang yang atas. Tak mesti. Orang tua aja perubahan boleh mula daripada bottom top. Tak mesti top bottom. Jadi kita berubah dulu sama kita, nanti yang atas akan ikut. Yang ketiga, perubahan mesti bermula sekarang. Sekarang ni bukannya, sekarang tu pun lambat. 3 suku kata, sekarang. Kita nak pendek lagi. Perubahan mesti bermula now. Now tu kan satu ayat saja. Lebih cepat lagi. Sekarang lambat. Sebab itu pilihan untuk berubah terletak di tangan kita. Allah Ta'ala sebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku takkan ubah nasib seseorang atau sesuatu kaum selagi mereka tak ubah diri mereka dulu. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Kalau kita tak sanggup berubah, Tuhan pun tak sudi nak mengubah kita. Contoh, hari ni dah beberapa hari bulan, ada orang berazam nak berhenti isap rokok. Daripada 31 Disember 4 hari ni, ada lagi rokok tu pegang dalam kotak dia. Tanya awak ni bila nak berhenti? Tak apalah, kawan kurangkanlah sikit. Daripada 20 batang sehari, kawan kurangkan 10. Kan awak berazam nak berhenti seterus. Tak boleh, kena sikit-sikit katanya. Dia tu yang tak nak berhenti sebenarnya. Tapi atas tikar sejadah berdoa, ya Allah, berhentikanlah aku isap rokok. Ya Allah, aku dah puas dah isap rokok. Habis maya isap rokok semula. Tak berhentinya lah. Walaupun berdoa depan Kaabah sekalipun. Sebab Tuhan dah berjanji, engkau kena berubah dulu. Ayuh berubah. Jangan jadi manusia usang. Orang ke muka, kita ke belakang. Hanyut mengenang masa yang hilang. Perubahan zaman tidak kita pandang. Pergantian musim kita tidak timbang. Inilah hati sempit, akal takkan berkembang. Mari jadi manusia bijaksana. Memegang tali, memegang timba. Miliki ekonomi, cipta budaya. Jadilah tuan di negara merdeka. Ini sifat orang nak berubah. Jadi kepada tuan-tuan, seluruh warga yang sedang bekerja, kerja kuat. Itu tanda syukur kita. Baik itu dalam sejarah kalau kita tengok, dalam sirah, Nabi SAW, antara tabiat Nabi, dia tak cium tangan orang. Itu tabiat dia. Tetapi dalam sejarah ada 3 orang yang pernah Nabi cium tangannya. Siapakah orang-orang yang beruntung itu? Pertama sekali Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Nabi salam dengan dia, Nabi rasa tangan dia kasar, melepuh. Tengok kulit dia terbakar, berbelang, leher warna lain, lengan warna lain. Nabi tanya, ma hazal lazik tasabat yadaka? Kenapa tangan awak kasar? Jawab Sa'ad bin Mu'az, adribu bil marul mishata fa unfiquhu ala iyali. Saya ya Rasul, saya kerja kuat. Siang kerja lain, petang kerja lain, weekend kerja lain, weekdays kerja lain. Saya kerja kuat nak pastikan saya boleh beri nafkah yang baik pada keluarga saya supaya mereka tidak jadi pengemeh. Nabi ambil tangan Sa'ad bin Mu'az, Nabi cium. Kata Nabi, hazihi yadun la tamassuhan na'aru abada. Inilah tangan yang takkan disentuh api neraka. Sa'ad bin Mu'az. Orang kedua yang Nabi cium tangannya adalah Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Sama juga kisahnya, Nabi bersalam merasa tangannya kasar, tebal.
Nabi pun tanya apa hal, dia cerita dia kerja kuat begini. Nabi cium tangannya, la tamassahuman naru abada. Ini dua-dua tangan takkan disentuh api neraka. Baik itu orang dulu tanda orang kerja kuat tapak tangan. Sebab dia mencangkul apa semua memang kasar. Budak muda sekarang ni mana ada kerja kuat? Tak ada dah. Cuba rasa tapak tangan macam orang perempuan Melaka, main telefon siang malam. Tuan-tuan jangan cari menantu malas kerja, letih kita. Lepas tu bakal menantu kita esok bila bersalam rasa dulu. Kalau lembut tangan macam orang perempuan, reject je lah. Kita bahagia rumah tangga ni kena ada 3 ras dia panggil. Ni untuk anak cucu kita. Orang nak minang anak kita silakan. Tapi kena ada 3 ras. Kalau tak ada 3 ras, jangan minang anak aku. Ras yang pertama, beras. Tak mampu beli beras, nak kahwin apa? Ras yang kedua, waras. Jangan sewe. Gila pukul anak aku tak pernah pukul anak aku. Ras yang ketiga, saya tak ulahlah budak-budak sekolah ramai sangat. Tapi ras yang ketiga ni kalau tak ada, tak bercucu kita. Itu je lah. Yang budak-budak sekolah ni gelak apa hanya awak faham ke? Jadi kerja kuat mustahak. Jadi orang dulu, kalau dia nak pergi meminang anak orang, dia nak suruh bakal bapak mentua dia impress pada dia ataupun suka pada dia berkenan, dia nak kena tunjuk dia kuat bekerja. Jadi caranya bila dia bersalam, dia kena pastikan tangannya itu kasar. Macam mana dia buat? Daripada rumah, sebelum sampai rumah bakal bapak mentua, dia dah genggam nasi. Genggam nasi sepanjang jalan. Sejam-sejam lah perjalanan. Dah sampai di rumah bakal mentua, dia pun tengkuh nasi itu, naik ke rumah bersalam. Pak mentua bersalam. Dalam hati, ini kuat kerja ni. Kerak nasi semua tu. Dia nak menunjuk dia kuat kerja. Memang ukuran dulu begitulah. Ukuran orang dulu. Jadi Nabi cium tangan 2 orang ini sebab kuat kerja. Dan orang ketiga yang Nabi cium tangannya adalah Siti Fatimah Az-Zahra. Kata Aisyah, kanat iza dakhalat alaihi qama ilaiha fa akhadha biyadiha wa qabbalaha. Aisyah kata kalau Fatimah datang ke rumah, Nabi bingkas bangun, sambut anaknya, cium tangan. Dia cium tangan anak dia. Kenapa Fatimah Nabi cium tangannya? Terkenallah dalam sirah, Fatimah kan kuat kerja. Suaminya komando, 69 komando, tak duduk rumah. Jadinya memang Fatimah aja mengurus anak-anak dia. Ayuh bekerja kuat, manusia giat bekerja kuat. Tidak peduli ringan dan berat. Bekerja keras tak kenal penat. Hati kokoh, pikiran bulat. Memengkul tugas, kita pun taat. Islam paling anti orang yang malas bekerja. Inni la abghadur rajula an arahu farigan. Laisa fi syai'in min amalid dunya wala amil akhirah. Aku benci orang yang duduk menganggur, kata Nabi. Tidak bekerja untuk cari dunianya. Tidak bekerja kuat untuk urusan akhiratnya. Aku benci, kata Nabi. Jadi kepada anak-anak muda, jangan malas kerja. Jangan jadi golongan buat perabot kursi meja, kepala serabut, duduk saja. Tak ada kerja. Duduk menganggur siang malam. Kerja kuat. Kita sebagai warga Perak SEDC, kerja lebih kuat lagi. Kita akan dicintai dalam agama. Tapi kerja kuat, jangan sampai tak berehat langsung, jangan pula begitu. Kita dalam agama kita ni, kita ada keseimbangan. Kita tak nak jadi seperti yang berlaku kepada misalnya orang-orang di Jepun, misalnya yang mana mereka ini kadang-kadang bekerja sampai tak balik ke rumah, sampai ada yang bunuh diri. Tak naklah begitu. Kita kerja ni, jadikan dia sebagai suatu bentuk ibadah. Salah satu cara nak jadi ibadah, ini ulama' mengatakan, ni tuan-tuan boleh ikut tips ini. Nabi perkenalkan satu budaya orang Islam, ni jarang kita amal, dia panggil Qailulah. Qailulah ni kena amalkan. Ini antara sunnah Nabi yang ditinggalkan. Qailulah ni di bahasa Arab, qala yaqilu qailan qailulah. Maknanya tidur pada pertengahan hari. Tidur sekejap waktu tengah hari. Qailulah ni sunnah disepakati seluruh jumhur ulama. Sehingga kan Nabi pernah menyebut qilu fa inna syayatina la taqilu.
Berqailulah lah kamu, atau berehatlah sebentar dalam tengah hari itu. Sebab yang tak pernah berehat ni setan je, kata Nabi. Setan 24 jam, 7 hari sehari. 7 hari seminggu dia bekerja. Tak ada rehat. Kita orang Islam, Nabi suruh mesti rehat. Kata Khatib Asy-Syarbini, qailulah ini dilakukan sebelum gelincir matahari. Bahasa mudahnya, sebelum waktu zuhur. Macam kita di pejabat, qailulah ni bukan sleep, dia nap. Nap ni lelak mata. Tuan-tuan jangan bawa bantai tilam ke pejabat pula, bentang bawah meja. Lain macam bawa tilam. Tak dengar ceramah semalam. Ustaz kata itu tidur membuta namanya. Dia qailulah ni take a nap. Kita menyandar sekejap, tutup mata. Untuk merehatkan pemikiran je. Rehat sebelum zuhur. Kalau lepas zuhur, payah nak bangun lah. Lebih kurang 12.30 tu sunnahnya waktu itulah. 12.30 tu menyandar pada kursi di pejabat tu, pejam mata sekejap. Zuhur kan, azan zuhur bangun, semayang. Dan banyak kajian dah dibuat pada hari ini. Orang yang take a nap pada waktu tengah hari tu, dia akan lebih segar lagi. Sebab itu di Jepun ada satu perkataan khusus yang merujuk kepada orang yang tidur sebentar di tempat kerja. Dia panggil inemuri. Jepun ni kuat kerja. Tapi dia pun percaya budaya inemuri ni. Dan dia tak anggap negatif. Dia tak anggap satu masalah. Tapi dia melihat orang ini adalah orang yang gigih bekerja. Dia untuk merehatkan otak. Dia tidur siang ni rehat otak. Kalau tidur malam tu merehatkan badan kita. Banyak kebaikan lah dah ditulis di jurnal-jurnal kajian dari Universiti Harvard. Dia pernah buat orang tidur siang 60 hingga 90 minit boleh naik semula stamina. Sama macam orang tidur 8 jam. Macam orang besar-besar biasanya, dia dapat tidur 5 minit daripada rumah ke office tu pun dah segar kadang-kadang. Dia nap, tu qailulah dia panggil. Dia bukan membuta tarik selimut tu, tak. Itu dia tidur betul. Dia qailulah ni sedap. Dia ada satu yayasan nama National Sleep Foundation. Memang dia ada buat artikel, tidur waktu siang 20 minit hingga setengah jam sehari boleh menajamkan fokus kita ketika bekerja. Dan ada satu kajian yang pernah dibuat di Greece. Dia punya sampel agak besar dan kajian tu lama dia buat, 6 tahun. Dia buat kajian melibatkan 23,681 sampel. Orang laki-laki di Greece berkaitan tidur siang. Orang yang tidur siang lebih dari 3 kali per seminggu, turun risiko penyakit jantung sampai 37%. Jadi itu ada hikmahnya. Maka kalau lepas ni kita di pejabat, kerja kuat, baguslah. Tadi kita bagi semangat kerja kuat, teruskan. Tapi dalam 12.30, 12.45, tutup mata sekejap lah. Take a nap, tizuhurkan, pergi semayang. Tu sambung balik kerja. Ini salah satu sunnah yang ditinggalkan. Jadi ini yang pertama. Zahirkan kesyukuran kita dengan terus gigih bekerja. Jangan pedulikan kritikan orang. Kadang-kadang orang kita, dia nak bekerja lebih kuat, tapi dia tak tahan dengan kritikan orang. Kritikan orang ni tuan-tuan, kalau kita nak layan, sampai bila-bila pun takkan berjaya. Dia ragu-ragu dan kebimbangan ni musuh utama kejayaan. Sebab itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang pernah jumpa dia. Wahai tuan, dalam dunia ni benda apa yang paling gagah sekali? Makhluk apa paling gagah? Jawab Sayyidina Ali, makhluk paling gagah, gunung. Zaman itu gunung. Gunung yang paling gagah. Memang gunung ni benda gagah. Baik itu orang kalau yang jenis jungle trekking ataupun suka hiking, kalau dia jenis panjat gunung, ada beberapa gunung dia wajib panjat. Lagi tak dapat, lagi tu tak boleh isytihar dia tu orang jenis hiking gunung. Gunung di Malaysia ni ada G7. G7 ni gunung yang tertinggi lah di semenanjung Malaysia ni, yang merentasi banjaran Titiwangsa belakang kita ni. Dan ketinggian dia lebih daripada 2,000 meter atau 7,000 kaki ke atas. G7 ni pertamanya, kalau di Pahang, Gunung Tahan. Kalau di sebelah Kelantan, Gunung Camah. Kalau kita di Perak ni, Gunung Korbu dengan Gunung Gayung. Wajib tu. Kalau di border Kelantan Perak, Gunung Ulu Sepat, Gunung Yong Yap dengan Gunung Yong Belah. 7 ni wajib panjat. Tapi berapa orang di kalangan tuan-tuan petang ini yang pernah panjat G7?
Tak ada. Artinya dia benda gagah. Everest tak payah cerita lah berapa orang pernah panjat gunung Everest. Lagi tak adanya. Dia benda gagah. Orang tanya kepada Ali lagi, ada tak lebih gagah dari gunung? Ada. Apa benda? Besi. Kenapa besi gagah? Dia sodoknya gunung tu. Berdoza, dia joloknya gunung tu habis runtuh gunung. Sebab itu di Mekah kalau kita tengok keliling kelalang dulu gunung. Jabal Omar apa, tinggal Jabal Kobeh satu je. Hak lain semua dah tak ada. Dah jadi Hilton, jadi macam-macam sekarang. Apakah yang menyodok gunung itu? Besi. Dia tanya lagi, ada tak lebih gagah daripada besi? Ada, kata dia. Apa benda? Api. Api ni dia boleh cairkan besi. Oh, api kuat. Kalau tanya orang yang biasa welding, kalau oxy-fuel welding ataupun oxy-acetylene welding itu, dia boleh potong besi, dia boleh cantumkan besi. Sebab kepanasan api ataupun flame oksigen untuk acetylene ni boleh mencecah 3,500 darjah Celsius. Dan besi dia boleh cair 1,500 Celsius dah cair. Api kuat. Tanya lagi kepada Ali, ada tak lebih gagah daripada api? Ada. Apa benda? Air. Air lagi gagah. Sebab dia padamkan api tu. Air ni jangan buat main. Kita hujung-hujung tahun ni banjir apa semua. Don't play banjir. Kami orang Pantai Timur tahu sangatlah bahaya banjir. Banjir ni bahaya. Ada kajian pernah dibuat di Atmospheric Research di Amerika, UCAR. Dia buat kajian apakah bencana alam yang paling membunuh manusia dalam setahun. Dalam kajian dia di Amerika, 100 orang mati setahun kerana banjir. Berbanding mana-mana bencana yang lain. Puting beliung ke, tsunami ke apa, tak boleh lawan air, banjir. Banjir 100 mati. Amerika ni canggih sangat. Kita di Malaysia berapa agensi sangat menjaga banjirnya. Perap, Nadma, itu sajalah hak jaga. Dia berpuluh agensi, mati juga. Banjir ni don't play. Air ni nampak lembut, tapi dia boleh mengapungkan kereta. Sebab itu adik-adik kalau nampak air melintas jalan, jangan buat-buat berani. Jangan. Bagi sebuah kenderaan biasa, sedan, hanya memerlukan 30 cm air saja untuk mengapungkan kereta dan menghanyutkan. 30 cm ni 12 inci. 12 inci ni bawah sikit daripada lutut kita je. Bagi kereta 4x4, Monster kita tu, hanya memerlukan 18 ke 24 inci air je untuk Monster kesayangan kita tu terapung, hanyut dia air. 24 inci ni lebih kurang celah peha kita, orang lelaki dewasa. Lepas tu jangan main air banjir. Membahaya. Dia hanyut. Air tu kuat. Ada orang buat dalih. Bawah duli Tuanku Agong dengan Maisuri elok je gedah banjir kat lancang atas highway. Dia buat live. Tuan-tuan, memang dia naik 4x4 Tuanku drive sendiri. Tapi di luar tu 6 UTK berdiri. Nak bagi berat. Kalau tidak terangkat hanyut. Air jangan main-main. Dia kuat. Air banjir ni. Saya ingat ada saya orang Maran di Pahang. Maran ni tebing sungai lah. Memang banjir ni mainan. Dia ada prap dulu. Prap ni ambil singkatan. Dia pasang siren banjir. Jadinya memang kalau bunyi tu kami orang kampung tahulah banjir lah. Jadi pukul 12 tu bunyi. Pong. Kita siap simpan dokumen lah. Lesen mula. Kad pengenal. Surat beranak, pasport semua. Tapi taruh tempat selamat je lah. Dalam folder plastik. Pukul 1 lebih bunyi lagi. Pong. Ini memang kena pindah lah ni. Jadi kejut semua family apa semua. Pukul 2.30, setengah jam bunyi lagi. Ini memang air laju ni, air tengah naik ni. Lepas tu senyap sampai pagi, air makin naik. Rupanya, yang siren tu pun hanyut juga dia banjir. La ilaha illallah, punya kuat air. Itu air, jangan don't play dengan air. Air gagah. Orang tanya lagi kepada Ali, ada tak lebih gagah daripada air? Ada. Awan yang bawa air tu. Awan ni tuan-tuan, benda gagah. Sebab itu kalau ada pilot di sini, orang bawa kapal terbang, yang paling dia takut awan. Awan ni nampak lembut. Tapi kalau langgar, kita kan biasa duduk belakang jadi passenger. Pasang earphone, tengok pasang lagu ke, tengok filem orang putih ke. Bila bergegar langgar awan, tukar channel dengar Quran. Takut kita, melinggar aku ni. Takut langgar awan, gudu.
Lepas itu pilot dia paling takut langgar awan. Nak awan yang ada yang jenis kilat dalam awan. Betul, awan ni orang takut. Ringkas cerita. Apakah lagi benda yang paling gagah? Kata Sayyidina Ali, benda yang paling gagah daripada awan, angin yang tolak awan. Panjanglah soalannya sampai apa gagah matahari, apa gagah sampai manusia. Orang tanya pada Ali, apa lebih gagah daripada manusia? Kata Sayyidina Ali, manusia ni gagah dah. Yang lebih gagah pada manusia tu mengantuk. Mengantuk ni, sehebat mana pun kita, gagah mana pun, kalau mengantuk, hilang gagah. Walaupun kita fit, sehat, tapi mengantuk. Jam, dengar ceramah. Tak dengar, tidur sungguh. Tidur, kita mengantuk sangat. Kalau tuan-tuan driving, kalau mengantuk, tak payahlah nak minum kopi ke, mamah cili boh ke, apa ke. Isap rokok 10 batang pun kalau nak tidur, tidur je. Tak ada dah. Jawapannya berhenti je lah tepi, baringlah sekejap. Dapat 5-10 minit, segar balik perjalanan. Mengantuk ni dia gagah. Orang tanya pada Ali lagi, ada tak lebih gagah daripada mengantuk? Ada. Apakah dia? Bimbang dan duka cita. Bimbang dan duka cita ni tengah mengantuk, tak jadi tidur. Baru nak tidur, dapat telefon. Ada benda yang menduka citakan, kematian ke apa. Tak tidur kita. Masa zaman-zaman COVID hari tu, baru mengantuk nak tidur, dapat mesej daripada kawan-kawan, kita jadi close contact 1. Member kena COVID. Tak tidur kita. Kena kuarantin dah aku satu kerja. Tak tidur. Tadi mengantuk sangat. Mata merah macam belantu raya. Tak jadi tidur. Sebab bimbang paling gagah. Sebab itu kalau kita nak berjaya, buanglah kebimbangan ini. Pedulikan ramai netizen, the naysayers saya sebut, yang kerjanya nak mengkritik kita saja. Nak budak-budak muda sekarang ni, minta maaf lah, bukan marah ke orang muda. Orang muda sekarang ni saya panggil netizen konoha semua. Tak ada benda yang kita buat dia setuju. Dia memang tak setuju je. Sebab dia punya prinsip, aku ada time, aku like, aku tak, aku swipe katanya. Kalau aku suka, aku ikut. Aku tak suka, aku swipe. Dia generasi 1 minit. Dia tengok, nyampah aku menengok ustaz ni. Dia swipe. Swipe dan komen. Maaf kalau ambil masa sikit. Patut berhenti pukul 7. Sikit nak ulas. Orang muda sekarang ni, tuan-tuan, dia ada 3 masalah. Yang kita orang tua-tua kena didik daripada sekarang. Kalau tak, kita akan bersalah. Pertama, anak muda sekarang ni, the problem of intention deficit. Dia dah tak boleh bagi tumpuan lagi. Anak muda sekarang saya tengok generasi ni generasi 1 minit aja paling kuat. Dia dah tak boleh dah benda lebih pada 1 minit. Kerana TikTok lah. TikTok punya pasal konten 1 minit. Baik tu kami penceramah yang old school ni, ceramah setengah jam, sejam, orang tak dengar dah. Yang dengar semua orang pencen semua. Budak-budak muda dia nak ceramah 1 minit je dalam YouTube, dalam apa. Kalau boleh ceramah tu, Assalamualaikum, hi guys, apa khabar? Naklah kita cinta Rasulullah, bye-bye. Cukup, itu yang dia nak. Dia tak nak lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sebagaimana, tak nak dah. Oh letih, tak boleh gitu adik-adik. Awak mengaji kena panjang masa. Tak boleh 1 minit gitu. Tak boleh 1 minit gitu. Yang kedua, the crisis of authority. Crisis of authority ni, budak-budak muda, dia dah tak percaya pada siapa-siapa. Dia tak percaya kerajaan, dia tak percaya polis, dia tak percaya mufti. Mufti pun kena sanggah. Mufti keluar fatwa, raya esok. Nipu mufti ni, salah kira ni. Aku tengok lusa, dia pula mengata mufti tak betul. Kita buat tanda kiblat. Betul ke kiblat jatuh mufti ni? Aku rasa tak betul. Dia pun iman dia adalah Google. Dia punya talk syekh sekarang nama Syekh Al-Google, Al-Alamah Al-Google. Tambah baru apa? AI siang AI. Zikir mereka siang malam, so what? Kita pesanlah adik-adik nak, so what? Hari ni keluar berita ke mana? Lepas SPM tak nak sambung belajar. Apa ramai? Nak kerja, nak jadi influencer. Adik jangan, kami ni nasihat mana yang mampu je. Sebab orang muda sekarang, they don't follow title. They follow courage. Dia tak peduli title. Awak Sahibul Samaha, Sahibul Fadilah ke, Ahmad Muhammad ke, awak doktor, profesor. Dia tak peduli title. They follow courage. Siapa berani? Walaupun orang yang berani itu sebenarnya bodoh je sebenarnya. Tapi sebab dia berani. Maka berani itu menjadi ukuran orang muda. Awak jangan. Awak ikut orang bodoh tak ke mana. Bodoh tak ada ubat.
Pergi farmasi ada ubat bodoh? Tak ada. Jadi kena mengaji. Yang ketiga, the age of disruption. Disruption ni, gangguan, pengherotan. Generasi sekarang ni, semua dasar, polisi, idea, perancangan kita orang tua-tua ni, akan mengalami disruption. Dia akan ganggu. Ganggu macam mana? Dia tak boleh menerima sebarang yang kita aturkan untuk dia. Contoh, negara kita ada undang-undang. Undang-undang misalnya undang-undang jalan raya, trafik dan sebagainya. Tapi disebabkan orang sekarang ni semua ada senjata. Apa senjata? Bukan pistol, bukan senampang. Senjata orang sekarang adalah sosmed, media sosial. Polis jaga undang-undang. Budak bawa motor tak pakai helmet. Dia tahan. Dia ada dashcam. Dashcam itu adalah mahkamah terbuka. Dia sebarkan, dia kata, inilah jahatnya kerjaan, tahan orang susah. Orang lain tak tahan pula ni. Itu kan nak menegakkan undang-undang. Jadi dia telah melakukan disruption terhadap apa juga dasar. Kita masjid dulu masa zaman COVID, kita buat SOP. Berapa orang yang nak buat disruption? Tak boleh. Akhirnya kita nampak jahat. Tapi ialah, jangan menyerah kalah. Kepada kita yang buat dasar polisi ni, jangan menyerah kalah. Tanah Perak, tanah purba, tempat pelbagai aneka sejarah. Kalau kata sudah di kota, pantang kita menyerah kalah. Getah dipasan di api pelita, hendak menyuluh jalan ke perigi. Sepatah kata sudah di kota, takkan mudah diubah lagi. Ingat, orang yang suka mengata, bergosip, mengumpat ni tak ada harga dalam masyarakat. Adik-adik kena ingat, great people talk about ideas. Average people talk about things. But small people talk about other people. Awak kena pilih orang mana nak ikut. Great people talk about ideas. Orang hebat, cakapnya yang keluar pada mulut idea. Macam mana nak bangunkan negeri, nak bangunkan negara, nak bangunkan masyarakat. Idea. Average people talk about things. Dia cakap benda je. Kereta orang, tanah orang, rumah orang, semua hak orang je dia cakap. Small people talk about other people. Tapi orang kalau cakap hal orang lain, orang macam ni tak payah ikut lah. Kita cari orang yang boleh bagi idea. Ini pesanan lah pada anak-anak muda yang ramai pada petang ini. Sebenarnya banyak nak diuraikan, tapi masa kita pun tak berapa mengizinkan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Perak SADC. Satu penghormatan untuk saya dapat menyampaikan syarahan di Bumi Perak Darul Rizwan ini. Sebelum kita berpisah, izinkan saya sama-sama berdoa dengan tuan-tuan puan-puan. Moga pertemuan kita ini mendapat berkat dan menjadi rahmat kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab. Berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban. Panjangkan umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang memiliki kuasa pemerintahan. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki. Kami bersyukur kehadrat-Mu ya Allah atas limpah kurniaan-Mu. Kami berhimpun pada petang ini bagi sama-sama mengenang kembali segala kejayaan dan seterusnya memanjatkan kesyukuran bersempena dengan sambutan Jubli Emas 50 tahun penubuhan Perdana Pembangunan Pertahanan Negeri Perak yang penuh bersejarah. Dengan suka duka perjuangan melalui liku-liku kepayahan mendaulatkan agenda anak watan, menjuarai kesabaran, meniti semangat perpaduan, menepis segala tohmahan supaya lahir bangsa yang berwawasan. Ya Allah, ya Mudabbirul Kaun wa Muhawwilul Ahwal, kami menadah tangan memanjat doa, memohon restu-Mu supaya segala khidmat bakti leluhur kami yang telah lalu Engkau berikan ganjaran berkekalan. Jasa mereka tetap dalam ingatan, menabur bakti tanpa mengharapkan balasan, membantu anak bangsa dengan pelbagai pesanan. Kepada yang telah menemui Tuhan, moga roh mereka diangkat di sisi Ar-Rahman. Kepada rakan-rakan kami yang masih berbakti, kami mohon kepadamu ya Ilahi, agar pertuturan kami pertuturan yang disenangi, pendengaran kami pendengaran yang digemari, penglihatan kami penglihatan yang diberkati, amalan kami amalan yang dirahmati,
Pengorbanan kami pengorbanan yang disyukuri. Jadikan kami para pendukung dan kaki tangan yang amanah, yang jika ada kami disayangi, jika kami tiada kami dicari, jika kami berkata kami didengari, jika kami buat kebajikan kami diteladani, jika kami buat kebaikan kami diganjari, jika kami buat kesalahan kami diampuni, jika kami pergi kami dirindui, jika kami hidup kami berbakti, dan jika kami mati kami dirahmati dan dikenangi oleh semua. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.